dan selamat petang tuan-tuan dan puan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Jadi hari ini kita nak sambung pengajian kita dalam bab yang ketiga iaitu korelasi. Okey, correlation. Sebelum kita mula, mari kita buat sedikit recap apa itu correlation. Alright, so pertama tujuan. Tujuan utama kita buat ujian korelasi ni, korelasi ataupun correlation adalah untuk mencari hubungan hubungan ataupun perkaitan antara dua variabel. Okey, variabel ini mestilah dalam skala pengukuran, scale of measurement numeric. Numeric maknanya dia mestilah interval ataupun ratio scale. Contoh seperti mana yang kita tahu dalam dua variabel ni akan terbahagi pula kepada IV dan DV. So IV adalah faktor ataupun kita punya penyebab, dan DV adalah kita punya kesan ataupun kita punya kesan kesihatan dalam aspek epidemiologi. So seperti mana yang tuan-tuan dan puan telah ketahui, sebelum ni kita ada contoh mengenai rokok. Dari segi kekerapan merokok mengikut sigaret per week, dan juga kita punya keupayaan paru ataupun kita panggil sebagai lung function. Ini kita punya DV. So kita ada IV dan DV. Itu tujuan dia yang pertama, kita perlu jelas mengenai korelasi. Yang kedua, kita telah pelajari juga mengenai R, iaitu kita panggil sebagai correlation. Apa dia? Correlation coefficient. Pandai perkali korelasi. Jadi perkali korelasi ini akan menceritakan dua benda, iaitu arah dan juga strength ataupun kekuatan. Arah boleh jadi dalam positif, negatif, dan nilai R ini, nilai R mestilah dalam julat tambah tolak 1. Tak boleh lebih daripada 1. Maka kalau lebih daripada 1 atau negatif 1, maka dia adalah salah. Dia mesti negatif 1 di sini, 1 di sini. Dia mesti dalam julat ini sahaja. Tak boleh lebih. So bila anda kira nanti correlation coefficient, dia mesti berada dalam julat tambah tolak 1. Dan nilai dia akan terbahagi kepada 5 mengikut Clifford rule of thumb. Kurang daripada 0.2 negligible, 0.2 sampai 0.4 low, 0.4 sampai 0.7 moderate, 0.7 sampai 0.9 high, 0.9 ke atas adalah very high. Kemudian kita telah pelajari juga kaedah nak kira correlation coefficient. Yang ini panjang sikit formula dia, tapi anda tak perlu risau sebab ianya akan diberi dalam peperiksaan. N kali dengan sigma XY. Okey, kita perlu tolakkan dengan sigma X dan juga sigma Y yang dibahagikan dengan dua komponen yang telah dipunca kuasakan. Komponen yang pertama adalah N didarabkan dengan sigma X kuasa 2 tolak dengan sigma X yang dikuasa 2kan. Okey, ini yang pertama. Perlu ditolakkan dengan N kalikan dengan sigma Y kuasa 2 tolak dengan sigma Y yang dikuasa 2kan. Okey, bukan tolak, maafkan saya, darab. Dan nilai ini perlu didarab dengan nilai ini. Dalam video yang lepas kita telah pelajari benda ni, cara kira dia macam mana. Jadi tuan-tuan dan puan yang mungkin terlupa boleh refer kepada link yang tersedia dalam YouTube ni untuk buat ulang kaji. Alright, setelah selesai, marilah kita belajar pula macam mana cara nak buat hipotesis. So untuk tujuan hipotesis ni saya telah sediakan satu e-book yang tuan-tuan dan puan boleh refer untuk mengetahui kaedah mengira nilai R kita ini berdasarkan hipotesis. Okey. Jadi sebelum tu kita mesti tahu hipotesis untuk ujian korelasi ini terbahagi kepada 5 step. Okey. Step dia yang pertama adalah anda mempunyai null, dan step yang kedua anda mempunyai alternatif. So secara umumnya null kita akan menceritakan mengenai P sengit. P sengit ni slope tau. P sengit sama dengan kosong. Maknanya apabila kita ada X dan Y, maka X dan Y kita adalah bertabur secara tidak berbentuk unjuran korelasi. Maknanya slope tak ada. So ini dipanggil sebagai P is equal to 0, dan kita akan ada H alternatif ataupun hipotesis alternatif. Alternatif ni sebenarnya yang kita tahu dia ada dua jenis, iaitu arah dan tidak ada arah, ataupun directional hypothesis dan juga non-directional hypothesis. So kalau kita kata P sama dengan 0 dan P tidak sama dengan 0, ini dipanggil sebagai non-directional hypothesis. Non-directional maknanya kita pakai two tail, dua ekor. So kalau kita buat statistical software yang pakai SPSS sekejap lagi, kena request yang two tail. So kalau ada lagi satu, kita panggil sebagai P more than 0 dan juga P less than 0, yang ini dipanggil sebagai
one directional. One directional hypothesis ataupun one tail hypothesis. Okay. P more than 0 ataupun P less than 0. Maknanya positive correlation ataupun negative correlation. So dalam ini adalah ayat-ayat statistik. So kalau dalam ayat-ayat perkataan huruf, maka kita akan buat hipotesis null kita adalah seperti berikut dan hipotesis alternatif adalah seperti berikut. Kita akan buat IV tidak berkait dengan DV. Ini konsep dia lah, konsep dia. Dan kita punya alternatif IV berkait dengan DV. Ini dia punya umum dia. Jadi kalau dalam bentuk penulisan seperti objektif kita yang sebelum ni kita kaji pasal smoking kan. Jadi kita akan buat hipotesis alternatif kita sebagai tiada apa? Tiada apa yang nak dihipotesiskan. Salah tiada perkaitan antara bilangan rokok dengan fungsi paru-paru. Okey, ini kita punya hipotesis null. Dan hipotesis alternatif adalah inverse ataupun yang terbalik lah daripada nilai yang kita uji ni, iaitu kita akan kata ada. Okey, ada apa? Ada perkaitan antara bilangan rokok dengan fungsi paru-paru. Okay, jadi kita akan membuat assumption ada kaitan antara these two variables dan kita punya null adalah tak ada kaitan. Tak ada kaitan antara X dan Y. Itu adalah null. Dan untuk kita punya alternatif, kita akan kata ada perkaitan antara X dan Y. Okay, itu adalah step pertama dalam nak buat hipotesis korelasi. Yang kedua, macam biasa, jumhur ulama' kita ada alpha 0.05. Ini adalah dipanggil sebagai area under curve ataupun kawasan rejection region. Bila kita buat hipotesis alternatif nanti kejap lagi, kita nak tahu sama ada kita nak reject ataupun kita fail to reject our null hypothesis. Okay. So, step yang ketiga, kita panggil sebagai run or calculate. Run atau calculate ni maknanya kita boleh run menggunakan statistical software ataupun kita boleh calculate, kita boleh kira. So, tuan-tuan dan puan-puan pun dah belajar kira dalam video yang lepas. So, jangan lupa. Siapa yang tak mahir lagi nak kira, anda boleh patah balik. Kira lah. Basically, kita akan ada X, kita akan ada Y, kita ada X kuasa 2, kita ada Y kuasa 2 dan kita ada XY. Anda perlu kira lah. Ini adalah bilangan rokok. Ini adalah fungsi paru-paru. Ada nilai-nilai dia. Dalam video yang lepas, kita dah belajar ada 5 nilai sebagai contoh. Kemudian kita ada X kuasa 2 yang telah kuasa 2 kan daripada X ni. Y ni pun telah dikuasa 2 kan kepada Y ni dan XY lah. Kemudian kita cari jumlah sigma X, sigma Y, sigma X kuasa 2, sigma Y kuasa 2 dan juga sigma XY. Semua ni akan digunakan menggunakan formula yang sebelum ni. Formula yang panjang tu lah. N kali dengan sigma XY tolak dengan sigma X kali dengan sigma Y bagi dengan punca kuasa N kali dengan sigma X kuasa 2 tolak dengan sigma X yang dikuasa 2 kan. Kemudian anda perlu darabkan dengan N kalikan dengan sigma X, sigma Y kuasa 2 tolak dengan sigma Y yang dikuasa 2 kan. Kemudian anda akan dapat nilai R. So, nilai R tadi anda akan pergi untuk step yang nombor seterusnya yang dipanggil sebagai calculate ni. Anda perlu identify dipanggil sebagai critical T. Critical T. Critical T ni anda perlu masukkan formula. Baik, saya akan tunjukkan formula ini. Dalam silibus kita, ianya tidak diceritakan. Dalam silibus kita tak ceritakan. Kalau anda tengok, selepas kita kira, kita terus buat assumption bahawa lebih daripada 0.5 itu ada korelasi. Tetapi itu perlu ditambah baik. Sebenarnya anda perlu kira menggunakan formula berikut. Iaitu kita menggunakan statistical T untuk menentukan area under curve, ruang untuk kawasan menolak. Jadi kalau kita tengok formula dia dekat sini adalah T sama dengan R bagi dengan 1 tolak R kuasa 2 bagi dengan N tolak 2 punca kuasa. N ni adalah bilangan cerapan yang kita ada. Baik, mari kita buat semula. T sama dengan R bagi dengan punca kuasa 1 tolak R kuasa 2 bagikan dengan N tolak 2. Betul ke? T sama dengan R bagi dengan punca kuasa 1 tolak R kuasa 2 bagi dengan N tolak 2. Betul. So, dalam episod video yang lepas, kita telah ketahui bahawa nilai R kita adalah negatif 0.871. Jika saya tak silap lah, nanti kita tengok balik kejap lagi.
So 0.871 ni kita ada negatif. Negatif ni hanya indikator bahawa ini adalah negative relationship antara X dan Y. Okey, ini adalah step yang ketiga ya tuan-tuan dan puan. Jadi nak kira dia macam mana, anda masukkan saja nilai ni ke dalam kita punya nilai yang ini. So R akan jadi 0.871 bahagikan dengan, ada negatif kemudian kita akan bahagikan dengan punca kuasa 1 tolak R kuasa 2. R kuasa 2 ni sebab kita nak mempositifkan data kita. So kita perlu kirakan 0.871 kuasa 2. Kuasa 2. Okay. So saya akan dapat 0.759. 0.759 bahagikan dengan 5 tolak 2. Ini video yang lepas Jangan lupa tengok video yang lepas. Tengok video yang lepas. 5 tolak 2. 5 adalah bilangan cerapan kita ada 5. Kemudian kita tolakkan dengan 2 dapat 3. Maka kita akan selesaikan form merumus ini. Maka kita akan buat 1 tolakkan dengan nilai yang berkenaan. Okey. Sorry, maafkan saya. 1. Okay, saya besarkan sikit supaya anda boleh nampaklah secara live macam mana kita nak buat. Sama dengan 1 tolak dengan R kuasa 2. Kita dapat nilai yang berkenaan. So, sama dengan nilai yang berkenaan dibahagikan dengan 3. Kemudian kita akan buat square root SQRT bilangan kita. Square root of our values. Kita dapatlah 0.283. So 0.283 ni perlu dibahagikan dengan nilai yang inilah. So kalau kita dapat sama dengan 0.871. Ada negatif jangan lupa. Negatif 0.871 bahagikan dengan nilai yang kita telah kira. Denominator Denominator ni bahagian bawah ni lah. Bahagian bawah ni. So kita akan dapat nilai dia adalah bersamaan dengan negatif 3.071. Okay. Negatif 0.731 ni kita perlu refer kepada jadual T. Jadual T anda kena ingat. Kalau anda baca daripada saya punya buku e-book ni, anda akan nampak bahawa kita perlu tahu dulu kita punya nilai critical region. So critical region anda dapat dekat mana? Kita perlu tengok pada degree of freedom. Darjah degree of freedom ni maksudnya degree of freedom degree of freedom, darjah kebebasan. So darjah kebebasan kita adalah N tolak 2 dan alpha kita dah cakap tadi dalam kita punya step nombor 2 adalah 0.05. Jadi kalau kita tengok dekat sini, nilai dia adalah berapa? Kita perlu rujuk kepada kita punya table. So kita pergi rujuk kepada table T. Mana table T? Okay, table T tak ada dalam ni sebab ini 24 muka surat je. Saya sintesis sebahagian saja. So kalau anda lihat daripada buku statistik, kita akan dapatlah nilai berapa. Bagi anda nanti e-book ni juga anda boleh download lah secara percuma dalam kita punya e-learning untuk tujuan pembelajaran yang lebih lanjut. Dan anda juga boleh refer kepada buku statistik ataupun mana-mana statistical student T distribution. Okey, kita sambung balik yang tadi. So selepas kita kira, kita dapati bahawa nilai korelasi kita adalah bersamaan dengan 0.871 dan kita kira T distribution kita dapat negatif 3.071. So sekarang ni 3.071 adalah kita punya critical region. Jadi kita kena ingat kita punya cerapan ada 5, kita punya degree of freedom adalah N tolak dengan 2. Jadi kita dapat 3. So kita akan tengok alpha kita 0.05 di sini. Dan kita akan tengok kita punya degree of freedom kita adalah di sini. Sebab 5 tolak 2 adalah 3. So kita punya critical region ataupun critical value adalah 2.353. So kalau 2.353 maka kita akan tengok kepada crit T. Crit T ni makna critical region of the T distribution ada 2. Maafkan saya terlupa sikit. 2.353. So kita akan tulis kat sini 2.353. So 2.353 ni kalau dalam distribution sebab dia adalah T maka dia adalah mirror. So kita abaikanlah kita punya arah negatif atau positif. So kita tahu bahawa nilai kritikal adalah 2.353 dan nilai kita adalah 3.071. Okay, ini adalah secara positif. Kalau kita buat negatif pun sama je sebab negatif 2.353 kat sini dan kita punya nilai adalah negatif 3.071. Jadi apa yang kita boleh simpulkan kat sini adalah nilai kita ini berada di bawah lekung. Di bawah lekung kita punya distribution. Oleh itu kita akan pergi ke step nombor 4. Ingat kita ada 5 step hipotesis. Pertama, null dan alternatif.
Step yang kedua, alpha, kita dah cakap tadi 0.05. Kemudian step yang ketiga, kita run ataupun calculate. Calculate anda kena kira pakai tangan lah macam kita buat sekarang ni. Ataupun anda boleh gunakan statistical software. Kejap lagi kita akan tengok. Kemudian yang keempat adalah anda perlu buat decision. Okay, decision ini adalah amat penting. Di mana kita tengok kalau dia lebih daripada critical value, maka kita akan reject null. Kita akan reject null. Kalau dia kurang daripada critical value, kita akan gagal menolak null, fail to reject null. So dalam kes ni kita akan reject null. Sebab apa kita akan reject null? Nilai yang kita tengok daripada jadual adalah 2.353, yang kita kira adalah 3.071. Ia lebih. Kalau kita buat graf ni, ini kita punya 2.35 di sini, kita punya nilai yang kita kira ni di sebelah sini, di kawasan yang kita kata sebagai rejection region, kawasan penolakan. Oleh itu, kita akan membuat decision penolakan null. Maka kita akan kata step nombor 4 kita nanti, kita akan buat seperti ini. Okay, ini tadi step nombor 3 kan. Okay, step nombor 4 kita akan buat decision. So, decision kita adalah berdasarkan critical value. So, critical value more than critical value yang kita estimate, iaitu 2.353, maka kita akan reject null. So, kalau critical value kita kurang daripada 2.353, ini adalah yang kita lihat pada degree of freedom n tolak 2 dan juga alpha 0.05, maka kita akan fail to reject. Okay, ini kalau menggunakan formula kira manual. Kalau anda gunakan statistical software macam SPSS ataupun apa-apa saja, Stata dan lain-lain, dia akan bagi anda dalam bentuk p-value. So, kalau p-value, p less than reject, more than fail to reject. Itu lagu yang kita pernah belajar kat kelas. P less than 0.05, maka kita akan reject null. Dan P more than 0.05, kita akan fail to reject. So, reject dengan fail to reject based on the P ni adalah digunakan bila kita pakai statistical software. Okay. Kalau kita pakai bukan software, kita buat secara manual lah. So, tuan-tuan akan buat secara manual basically. So, maka kita akan kata dekat step nombor 5, step yang terakhir adalah membuat conclusion. So, kita ada dua je conclusion. Kalau kita reject null, conclusion dia apa? Kita akan kata ada perkaitan. Okay, kita akan kata ada perkaitan antara IV dan DV. So, kalau kita fail to reject. Kalau kita gagal menolak, kita akan kata apa? Tak ada correlation antara IV dan DV. So, dalam kes kita punya exercise yang sebelum ni, yang kita buat pasal lung function dan juga kita punya smoking cigarette per week ni, kita akan dapati bahawa nilai R kita adalah bersamaan dengan negatif 0.871 dan kita dapati bahawa nilai statistik kita adalah menolak null. Oleh itu, kita akan buat kesimpulan. Apa kesimpulan kita? There is a significant relationship. Terdapat perkaitan yang signifikan. Terdapat perkaitan yang signifikan antara bilangan rokok yang diambil dengan pengurangan kadar ujian paru-paru. Okey. So, kemudian anda akan letak noktah dan bagikan nilai P dan juga nilai R lah. Kemudian anda boleh describe arah dan juga kita punya kekuatan. Di mana kekuatan menunjukkan nilai negative high correlation ataupun perkaitan yang tinggi tetapi berkadar songsang. Maknanya memang berisiko lah siapa yang merokok, maka ada possibility untuk dia mendapat masalah keupayaan paru-paru yang lebih rendah berbanding dengan mereka yang tidak merokok atau mengambil consumptions of cigarette to lesser than those yang lebih high. Itu contohlah berdasarkan data yang kita buat sebelum ni. Jadi itulah 5 step dalam nak membuat ujian hipotesis. Saya akan sambung lagi sekejap lagi sikit je mengenai kaedah pengiraan menggunakan software. Sebab sekarang ni kita belajar guna bukan software, kita guna manual method. So lepas ni kita akan gunakan software, kita akan tengok nilai yang sama. Okey. Kita sambung sekejap lagi. Sebelum tu kita tengok dulu iklan ni untuk kita berehat seketika. Okey. Lagi tentang aplikasi penggunaan statistical software dalam pengiraan kita punya hipotesis korelasi. Okey, sebelum ni kita dah cerita dah kan tadi. Kita dah cerita mengenai step-step dalam hipotesis testing. So, pertama kita ada
null dan juga alternatif. Okay, alternatif. So kita punya null tiada perkaitan antara IV dan DV. Maknanya tak ada kaitan lah antara bilangan merokok ataupun bilangan sigaret per week dengan keupayaan paru-paru. Kemudian kita akan ada alternatif, kita akan kata ada perkaitan antara IV dan DV, iaitu bilangan merokok dan juga kita punya keupayaan paru-paru. Kemudian step yang kedua, kita ada alpha. So alpha kita akan set kepada 0.05 lah mengikut jumhur ulama. Kemudian step yang ketiga, kita ada run ataupun calculate. Dan seperti mana kita tahu, kita boleh kira. So kalau kita dah kira tadi, kita dapat nilai dia negatif 0.871. Lebih kurang macam ni lah. Kemudian kita juga dah kira pada critical T. Critical T sebab kita nak tengok critical T nilai dia 2353. So nilai yang kita kira, kita dapat 3.0 something kan. So kita kata kita reject null. So kalau kita gunakan run ni adalah statistical software. Kita akan gunakan p-value. So p-value ni akan diberi oleh SPSS sebagai contoh. Kejap lagi ni kita akan buat SPSS kat sini. So kita akan tengok p-value dia berapa. Kalau dia kurang daripada nilai alpha yang kita set ni, maka kita akan reject. So kalau kita dapat nilai besar daripada alpha ni, maka kita akan fail to reject, gagal menolak. Tolak maknanya kita padam yang ini. So bila kita padam yang ini, maka tinggallah alternatif. So itulah yang dipanggil sebagai decision nanti dalam step yang nombor 4, di mana kita akan kata P less than alpha, maka kita akan reject. P more than alpha, maka kita akan fail to reject. Ataupun ini menggunakan statistical software. Tapi kalau kita pakai bukan statistical software yang anda belajar dengan Puan Zalina sebelum ni, maka kita akan ada critical value. So kalau nilai kita lebih daripada critical value, contohnya di sini, 3 point something di sini kan. Jadi ia lebih daripada critical value kita, maka kita akan reject. Kalau dia kurang daripada critical value kita di sini, region kawasan ini, maka kita akan gagal menolak. Itu konsepnya. Nombor 4, kemudian nombor 5. Jika ada yang anda tak faham ni, anda tolong komen dekat dalam YouTube ni supaya saya boleh buat pengulangan dan juga pencerahan yang lebih. Sebab sebelum anda belajar korelasi ni, anda dah belajar juga hypothesis testing yang bab lain yang telah diterangkan oleh pensyarah anda sebelum ni. Kemudian yang nombor 5, kita akan buat conclusion. So kalau kita reject null kita ni, contoh dalam kes ni kita reject null kan. So apa yang tinggal? Yang tinggal adalah alternatif. Oleh itu anda akan buat hypothesis conclusionnya berdasarkan apa yang tinggal, iaitu there is relationship. Okay. So tanpa buang masa lagi, mari kita tengok data yang sebelum ni. So sekarang ni kita nak kira kita punya nilai. Tapi sebelum tu kita recap balik kita punya hypothesis step. So hypothesis step kita ada 5. Pertama adalah null dan alternatif. Okay, null dan juga alternatif. Okay, tadi saya dah cerita pasal null dan alternatif. Kalau anda tengok dalam video ni daripada mula, kita akan cerita tadi dari segi konsep P sengit sama dengan kosong. P sengit sama dengan kosong maknanya tak ada slope. Maknanya tidak ada kaitan antara X dan Y. Tidak ada kaitan antara IV dan DV. Kemudian kita ada P lebih besar daripada kosong, P kurang daripada kosong. Sebenarnya ada lagi satu. Yang ini dipanggil sebagai one tail. Sebab kita dah tahu dah positive correlation, negative correlation. Ataupun kita tak tahu sama ada dia lebih besar ataupun kurang daripada kosong, iaitu kita panggil P is not equal to 0. That's maybe not sure. This one is called ini kita panggil sebagai two tail lah, two tail ataupun dua ekor. So dalam kes yang ini, maka kita masa kita kira nanti kita perlu jaga-jagalah sama ada kita minta one tail ataupun two tail. Kita minta one tail atau two tail. Depend kepada kita punya hipotesis. Okey. Kemudian step yang nombor 2 adalah kita akan so sebab itu tadi saya cerita pasal less than atau more than 0 sebab saya tak cerita yang two tail, saya cerita yang one tail. Sebab itu nanti bila kita analisis, kita akan fahamlah kenapa saya kata one tail dan two tail ni. Kemudian step yang nombor 2 kita akan ada alpha, step nombor 3 kita akan run ataupun calculate, dan anda telah run dan calculate tadi. Dan kita telah kira nilai R kita adalah negatif 0.871 dan kita telah kira critical area kita adalah 3.073. Kemudian kita punya critical value adalah 2.353 berdasarkan jadual T distribution dengan N tolak 2 sebagai dia punya degree of freedom. Kemudian nombor 4 kita akan buat decision. So decision kita kata tadi apa? Kita reject null hypothesis, dan yang kelima kita buat conclusion there is a relationship. So now kita pergi kepada kita punya hypothesis testing menggunakan SPSS sebagai contoh. Dalam episod ini, maka kita akan pergi pada analyze, correlate dan juga analyze, korelasi dan juga bivariate. Okey, dia tertinggal di belakang saya rasa. Maafkan saya. Kita buat semula. Analyze, correlate, bivariate.
Okay. Kemudian saya reset, masukkan bilangan rokok dan juga keupayaan paru-paru. Kemudian anda tekan Pearson correlation, tak payah tekan pun dia default lah. Tapi kalau anda nak ubah, anda tengok kat sini dia ada significant test for two tail ataupun one tail. Okay. So dalam episod ni, oleh kerana kita telah justify tadi, tiada berkaitan antara A dan B. Ada berkaitan antara A dan B. Maka kita akan buat one sample t-test dulu. Ataupun kita panggil sebagai one tail. So kalau anda klik pada two tail, contoh two tail, anda tekan OK, maka kita akan dapati bahawa nilai P kita adalah 0.054. 0.054 ni maknanya lebih besar daripada alpha. Oh, fail to reject null. Tadi saya kata reject null. Sebenarnya ini berlaku disebabkan kita ambil two tail. So kalau nak jadikan dia one tail, anda perlu bahagikan dengan 2. Maknanya 0.54 ni anda bagikan 2 akan dapat 0.27. So 0.27 tu, 0.027 ni adalah nilai yang lebih nilai yang kurang daripada alpha, iaitu 0.05. Oleh itu kita akan reject null hypothesis. Okey, ataupun anda boleh buat semula bila kita run analysis ni, correlate bivariate bila menggunakan statistical software. Dalam exam anda kira manual jangan lupa. So bila anda buat dalam exam nanti, semuanya itu adalah one tail unless kita bagi tahu di dalam peperiksaan. So bila anda kira one tail, anda akan dapat nilai yang berikut. So bila one tail kita akan dapat 0.027. Nampak benda yang sama kan? Tapi beza dia yang ini two tail, yang ini one tail. Sebab apa ada berlakunya one tail dan two tail ni? Dia depend kepada penyelidik punya hipotesis. Kalau anda ingat tadi hipotesis saya cakap lebih besar daripada kosong, kurang daripada kosong. Maknanya saya hanya fokus kepada one tail. Tapi anda kata jika anda tidak menunjukkan arah kepada sesuatu data, maka anda akan kata ada berkaitan positif. Itu maknanya ada arah dah. Bila anda kata ada kaitan sahaja, so itu adalah two tail. Jadi anda perlu ingatlah jika anda buat statistical software ataupun statistical analysis. So sebagai recap, mari kita repeat balik semula. Kita telah belajari tadi macam mana cara nak buat hypothesis testing, dan kita juga telah tahu bahawa hypothesis testing ni adalah untuk menentusahkan adakah kita punya perkaitan ini adalah berkait ataupun tidak berkait. So anda perlu ingat formula yang telah diberi dalam nota tak komprehensif, tapi ada perlu tambahlah. Kalau dalam peperiksaan anda hanya perlu jawab sama ada nilai R tu berapa, dan anda perlu buat assumption sendiri. Di mana kita belajar nanti dalam kelas 0.5 ke atas, kita assume dia adalah perkaitan yang wujud antara X dan Y. Alright, so mari kita recap balik. Kita dah kira semalam ataupun sebelum ni punya video bahawa nilai R, correlation coefficient ni akan memberi arah dan juga akan memberikan kita punya nilai kekuatan. Kemudian kita perlu uji nilai ini dengan menggunakan formula R bahagikan dengan 1 tolak R kuasa 2 dipunca kuasa 2 kan dibahagikan dengan N tolak 2. Ini nilai yang akan memberikan nilai critical region lah. Critical region kita perlu compare dengan, kita perlu compare with lah. So oleh itu anda perlu compare with the normal student T distribution. So kalau student T distribution tadi kita tengok dengan kita punya cerapan sebanyak 5, maka kita punya alpha 0.05, nilai critical 2.353. Ini pada one tail, ingat one tail. So kita dapat 3.073, ni one tail. So kalau kita nak assume untuk two tail, maka kita perlu membayangkan bahawa nilai yang kita kira ni sama ada dia kiri dan kanan lah. Macam tu. Itu sebab bila anda kira menggunakan software, dia akan bagi two tail. So kalau anda tengok pada one tail, tadi kan nilai 0.054 kan, anda perlu bagi dulu dengan 2. Sebab dia bagi two tail. Anda nak one tail, so bagi dengan 2 dapat 0.027. 0.27 kurang daripada 0.05. Oleh itu kita reject null dan kita mengatakan terdapat perkaitan positif yang kuat antara bilangan merokok dengan keupayaan paru-paru. Okey, itu sahaja penceritaan kita mengenai ujian hipotesis menggunakan korelasi. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, perbincangan yang ini ingin anda bincangkan bersama saya, dipersilakan pada ruang komen di bawah ataupun dalam kita punya online platform. Sampai jumpa lagi, kita jumpa pada topik yang akan datang. Tetapi jangan lupa, sebab selepas correlation ni kita ada satu subtopik minor yang dipanggil sebagai regression. Kita akan belajar mengenai simple linear regression. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum dan selamat berjaya.